إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu ayat. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Situ. Khuz mana ambil olehmu, al-afwa mana keampunan, mana memaafkan, wa'mur bil urf dan anjurkan perbuatan yang baik, wa'arid anil jahilin dan abaikan daripada orang yang jahil. Seorang sufi kehilangan anak dia hingga 3 hari dia tidak mendapat berita. Maka ada orang yang berkata kepadanya, mengapa engkau tidak minta kepada Allah supaya mengembalikan anakmu kepadamu? Maka jawabnya, tentanganku terhadap putusan Allah lebih berat bagiku daripada hilang anak. Faham? Hilang anak dia apa taksis? Allah Ta'ala tentukan. Ya, semua dah ada dalam program Azad Insiap. Jadi kalau aku minta ni kan seolah-olah macam aku nak protes Tuhan. Tak payahlah aku diam ni. Oh dahsyat kan. Tu para awliya dia cakap tu bukan apa, bukan tiu-tiu, dan itu panggil akhwalul qalbi dia. Ya, yang terlampau kuat dengan Tuhan dia serah gitu. Dan ada pun kita nak cari, kita tak ada hal, tak kisah macam lah. Usaha tak ada masalah. Tapi nak ceritakan dia punya pengalaman rohani dia begitu kuat. Mana dia sangat takut masuk itu, memprotes qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si Abu Sulaiman Ad-Darani dia berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, sesungguhnya aku menjadikan itu syahwat hanya untuk orang-orang yang lemah daripada para hamba. Kerana itu awaslah, jangan sampai hatimu tertawan oleh syahwat itu. Maka seringan-ringan seksa untuknya ialah aku mencabut manis rasa cinta kepadaku daripada hatimu. Iaitu seringan-ringan tu, seringan-ringan azab antara cabut dalam kalbi manusia itu, tak ada perasaan kasih, cinta, rindu kepada Allah SWT. Ya, bahaya paling besar apabila hamba itu dalam kalbi dia kosong, ya, tidak ada perasaan dia dengan Allah SWT. Kita kena ada rasa tu. Yang tak ada rasa tu panggil apa tuan? Jasad kita kalau tak ada rasa apa panggil apa? Lumpuh lah tu, dan cubit pun tak rasa, apa pun tak rasa tuan. Itu juga kalau orang sakit kan, beri dia makan apa sedap pun tak rasa, apa pun tak rasa. Jadi tidak ada rasa tu bahaya. Lepas tu kita kena ada rasa dengan Tuhan. Ya, rasa mana ada kontak. Man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayatu fa anta mu'min. Ini konteks rasa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sarrat, apabila seorang tu, barang siapa yang merasa gembira, rasa tadi seronok, gembira dengan taat kepada Ta'ala, dan rasa takut dan gurun bila tergelincir, maka fa anta mukmin, engkau tu, maka fa huwa mukmin, orang tu mukmin yang sebenar. Mana mukmin yang sebenar ialah orang yang ada rasa, perasaan dia tu dengan Tuhan tu dia, perasaan gurun, kasih, takut, suka, semua ada. Tapi kalau saja tak ada apa dan suka, tak ada takut, tak ada kosong, dan itu bahaya. Rasa ni ada makna, ada kontak. Kalau tak ada kontak, tak ada rasa dan, ya, macam wayar yang tak connect dan mana nak cahaya. Dia sentuh sap, ada rasa bau tumbuh cahaya datang, bau mentolnya dia mesti ada connect, mesti ada hubungan kontak. Maka kontak tu ada dua lah, sama ada jalal ataupun jamal dia.
Jalal, bila ditajalikan kekerasan dia, bala dan sebagainya, maka kita akan ada rasa gerun. Dan bila diberi rahmat pula, kita rasa rindu, cinta dengan dia. Itu dua maknanya. Zauq hati mesti ada. Orang yang tidak ada rasa dengan Tuhan, itu amat bahaya, tuan. Sebab rasa ni benda qalbi. Bila tak ada, dia pergi tempat lain. Rasa dengan Tuhan tak ada, yang dirasa dengan makhluk je lah. Dia terikat dengan makhluk. Bila rasa terikat dengan makhluk, mana dia nak pergi ke Tuhan? Sedangkan kita disuruh berjalan, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah, menuju mana pendekatan kepada dia, takarrub kepada dia, makrifat kepada dia, itu disuruh. Ya, benda ni pada jam dia tu bahaya. Pada antara punca daripada jam, dia gelap. Bila gelap sebab apa? Ada ketiadaan mengingati dia, itu besar. Pada pusing balik kena zikir, orang nanya. Bila zikir dia kurang, hati tu akan lemah. Dan bila lemah, dia tak ada connect dengan Tuhan. Itulah berunsurnya kelemahan iman dan menjadi mangsa kepada musuh senang tumpaskan dia. Allah. Tu kata Abi Sulaiman Ad-Darani, sengaja ulama besar dan wali besar ni. Dia berkata Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Daud AS, sungguhnya aku menjadikan syahwat itu hanya untuk orang-orang yang lemah daripada hamba-Ku. Mana orang yang mengikut akan syahwat, ditambat oleh syahwat, maka dia akan jadilah lemah. Bila lemah, dia tak boleh berjalan. Kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahawati. Macam mana kamu nak berjalan ke Tuhan sedangkan ditambat oleh syahwat dan nafsu. Sebab tu musuh besar kita ialah dia. Sebab syaitan bila kita zikir, dia lari kan? Ya, tapi tak lari habis, dia datang balik. Padahal hadis sahih, bila kita azan dia lari masuk tanda musuh-musuh. Terkentut-kentut dia lagi, adalah dia tu, hadis sahih tu. Ya, Allah sak. Lepas yang duduk dalam tanda kalau orang bang dia banyak dalam tu. Tapi tak lagi habis, kita leka dia datang balik. Nafsu tak. Nafsu dia sentiasa dengan kita, dan kita apa pun dia tak beranjak. Sebab tu kalau benda jahat, kita zikir, kita sembahyang, baca Quran, hilang perasaan tu. Itu syaitan. Tapi kalau kita baca zikir, baca Quran, dia saja je, dia tekan lagi nak, tu kan syaitan, tu nafsu. Ya, nafsu dia tekan ni kan. Maka kena lemahkan dia. Lemahkan dia apa? Jangan bagi dia banyak kendak dia. Kita sekat. Kemudian letakkan latar belakang dia dengan ibadah. Ibarat himar yang liar, kita letak latar belakang dia muatan, dan kita kurang makan, maka dia slow. Bila dia slow, kita mudah pimpin dia. Kalau tidak, dia lelau kita balik. Kerana itu awaslah, dia kata, jangan sampai hatimu tertawan oleh syahwat. Ya, kita kena merdekakan dia dari cengkaman syahwat. Inna nafsa la'amaratun bisu. Nafsu itu menyuruh ke arah kejahatan. Maka pintu kejahatan akan terbuka bila kita tak blok ni. Maksud kata jihadun nafsu jihadul akbar. Jihad nafsu ni jihad besar berdasarkan ayat inna nafsa la'amaratun bisu. Semua nafsu amat menyuruh ke arah kejahatan. Itu nas Quran sendiri. Maka seringan-ringan seksa untuknya ialah aku mencabut wala ayazabillah. Tuhan cabut rasa manis cinta kepadaku. Sebab tu kita ibadat ada rasa manis tak? Ada rasa lazat tak? Kalau tak ada lazat, bahaya tu. Ya, dia nak dapat kemanisan, dia mesti banyak zikrullah, baca Quran, zikir bentuk dia banyak. Bila banyak, baru dia akan beri satu kemanisan. Lepas kemanisan, baru dia berikan apa? Keasyikan. Lepas asyik, boleh buka. Ya, mana pembukaan tu takkan berlaku melainkan dia asyik, dan asyik takkan berlaku melainkan dia dapat kemanisan. Kemanisan takkan dapat melainkan dengan memperbanyakkan zikir. Ya, dia banyak boleh dapat. Dalam sebahagian wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Daud, hai Daud, berpeganglah kepada ajaranku dan tahanlah nafsu. Ya, pegang akan perjalanan maknanya perintah Allah Ta'ala, kemudian blok nafsu. Tu. Sebab kita ni ada dua unsur, satu terima, satu tolak. Ya, yang disuruh terima, ijab. Wasalbi dan tolak. Yang tolak mana? Larangan. Agama dikumpulkan ada dua. Ad-din syatran, fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Agama dibina atas dua perkara je. Pertama, pelaksanaan yang disuruh. Satu, apa saja disuruh. Yang kedua, wa tarkil manhiyat, dan meninggal yang dilarang. Tu je. Tapi masalah apa yang disuruh, tu banyaklah kan. Hukum dalam tu macam-macam ada. Yang wajib, yang sunat, yang dilarang gitu, yang haram, yang makruh. Ya, itu dua pecahan je.
Maka dua tu tidak akan mungkin dilaksanakan kalau dia tidak memahami. Betul, mencari kepahaman, mana menuntut ilmu tu benda paling besar kali lah. Supaya kita dapat mengenali dan memahami apa yang dia nak dan apa yang dia larang. Itu dia. Hai Daud, berpeganglah pada ajaranku dan tahanlah nafsumu untuk kesenangan dirimu. Semua itu untuk kebahagiaan. Dan jangan sampai engkau tertipu daripadanya. Nasaya engkau terhijab daripada cinta. Mana kalau dah hati kita tengok, cek balik, ada tak perasaan rindu dengan dia? Ada tak perasaan rapat dengan Allah Ta'ala? Kalau tak ada, sila menangis malam-malam. Bahaya besar tu. Kerapatan hati dengan Tuhan kalau tak terasa, bahaya amat besar. Sebab hati itu mudah dicuri oleh makhluk, dicuri oleh nafsu, ya, dan syaitan. Dia akan merasa sedap dengan benda lain. Orang yang tak dapat sedap dengan Tuhan, dia akan dapat sedap dengan benda lain. Orang yang tidak dapat sedap dengan ibadat, dia akan bertukar, dia akan sedap dengan maksiat, ya. Dua yang berbeza. Orang yang dapat kelazatan dengan Tuhan, dia pergi, contoh dia pergi semayang maghrib kan, sebelum maghrib tu setengah jam dia dah pergi. Dia tengok budak-budak tu semayang asal tak lagi main takraw, lepas budak-budak ni apa dah. Dia mengeling kepala kan. Yang budak ni pula, dia tak dapat kemanisan ibadat, dia dapat kemanisan nafsu kan. Dia tengok pakcik pergi masjid suruh, tak penat ke dia? Gimana tak penat ke dia? Itu masing-masing dia tak sama kan. Itu yang bahaya. Jangan sekali kita terdapat manis lalai, bahaya kan. Kita nak manis, makna kurbah, kehampiran diri dengan dia. Kita dapat kemanisan dengan dia, insya-Allah selamat. Ya, kemanisan duduk di mana? Qalbi, hati. Ya, hati itu seronok. Sebab tu cek hati kita dengan Tuhan ada seronok tak? Ada dekat tak? Jangan biar kan. Buat ibadat zahir, dalam tu macam mana? Dudukkan dalam. Kalau kosong je, buat. Dalam ni nak pakai tu sebab dia sebenarnya yang boleh menghadap ataupun terjauh ila dia. Kemudian sebab aku hanya memberikan syahwat itu untuk hamba-Ku yang lemah. Mana hamba yang lemah tadi, hamba yang mengikut akan syahwat. Sebab apa dia ikut akan syahwat? Sebab dia tak kenal Tuhan dia. Kalau dia kenal siapa Ta'ala, dia takkan pusing kan, dia akan tetap berlazat menghadap Tuhan. Mana dia, hati dia payah nak menghadap, rasa susah atau sebenarnya dia tak kenal. Ya. Kemudian untuk apakah orang-orang yang kuat akan memuaskan syahwatnya? Untuk apakah dia? Padahal ia akan mengurangi kelazatan bermunajat kepada Ta'ala. Benda ni akan mengikis kelazatan kita. Dan bahaya bila hati tak ada lazat dengan Tuhan. Sebab aku tidak merelakan dunia ini untuk kekasihku. Macam tu. Allah Ta'ala mana ni tak rela dunia ni nak bagi pada kasih tak. Dia bagi kekasih dia benda yang lebih mahal di sana esok. Lebih berharga. Satu murid sekolah, dia pecah rekod satu negara, murid terbaik. Maka pihak sekolah akan buat satu penghargaan bagi dia, buat satu majlis kan, beri hadiah, panggil bapa adik macam tu. Tak adalah cikgu tu panggil tepi longkang ni, ambil pensil dan hadiah. Orang tu pecah rekod bagi pensil sebatang ni. Ya, fal karim, orang yang mulia ni tak buat gitu. Dia akan dekat begitu, Allah Ta'ala lebih lagi. Ya, dia akan beri hamba dia nikmat yang sebenar. Ya, kenikmatan yang tulen, yang besar, yang nilai tinggi. Maka bukan di sini tempat kita. Ya, tempat dia di sana. Sabarlah sebentar kalau mana. Kita hidup atas dunia tak sampai suku hari akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia, bayang kan? Ya, kalau suku hari 250 tahun, mana ada orang hidup sekarang? 1/8 pun tak ada kan? 125 tahun ada umur. 100 pun tengok, tak mati-mati ni. Banyak umur. Umur 100 sebentar. Mana sikit je masa. Dalam sikit masa dia boleh meraih untung besar. Cerdik lah orang tu. Cerdik lah kan? Dia modal sikit boleh untung banyak. Cerdik tu. Masa dia meniaga sikit je, dia kau untung banyak. Mana dia cerdik? Ya. Orang yang tak cerdik, dia tak sabar sebentar, dia tunggu sebentar kalau lama sangat. Sabar dalam mengerjakan ibadah, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar ketika diuji. Sebentar je pun meletup je dia balik dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu anhu, habis selesai. Ya. Kita tengok orang di Afghanistan, di Palestin sekarang, kesian Zahid kan. Ya, yang termati mayat macam-macam bentuk, di bom apa. Sebenarnya sekarang hakikat di kat mana kan? Sekarang di kat mana tu? Fil jannah, dan syurga. Kita duk risau ke dia kan. Hakikat dia dalam syurga kan. Syahid yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka masuk syurga tanpa hisab. Dia ada terus dah tu. Yang kita tengok terbaik tu semua dah pergi dah. Tu sangkau dia je.
Dia dari sana Tuhan dah jemput dia, Tuhan beri kenikmatan besar pada dia. Itu satu sudut hakikat. Ada persegi syariat, kita mengutuklah perbuatan binatang jahat Yahudi kan. Ada dua sudut. Satu sudut kita kutuk sebab kejahatan segi zahir. Ada pun segi hakikat batin yang pergi dia dah balik dan dah selamat dah. Kita tak tahu lagi sultan penghujung. Allah. Itu hakikat Tuhan dah beri hadiah kat dia kenal. Dia dapat syahid pada jalan Tuhan. Dia doakan Allahumma ahilna bihayatil ulama wa amitna bil mauti syuhada. Ya Allah, hidupkan kami sebagai hidup para ulama, ya, dan mati kami sebagai mati syuhada. Habis orang mati syuhada pula kita egan, oh mati dia tu dah Tuhan dia sebenarnya. Hakikatnya lah, pada hakikatnya Tuhan dah beri takrim, kemuliaan pada dia. Semua tu dah direct ke syurga tu. Allah dah bernikmat, ya. Dia pula ada orang syurga dalam hadis kan, orang syahid kalau boleh diminta Tuhan nak balik ke dunia balik. Sebab apa? Nak syahid sekali lagi. Sebab kelebihan syahid itu terlampau besar di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu disuruh kita niat syahid. Kita kena niat untuk mati pada jalan Tuhan. Dapat tak dapat tu soal lain. Man mata walam yanwi syahidan mata maitatan jahiliyatan. Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mati sedangkan dia tak ada niat untuk syahid pada jalan Tuhan, maka matilah dia sebagai bangkai jahiliah gitu. Tak ada nilai kan. Ada orang kadang takut berjuang. Kita tanya, kau berjuang mati tak berjuang mati tak? Mati ke nak? Mati tak terelak. Ketaat ke Tuhan, mati tak taat Tuhan bermah. Dia ingat mati, dia mati, tak ingat mati bermah. Dia bersiap mati, dia mati. Dia buat lupa je tak mati. Mati je. Mati tu tak sampai. Ya, persoalan dia kita nak mati cara mana tu. Dia dua slogan besar tu. Ishkari iman mutsyahid. Hidup sebagai hidup yang mulia, makna taat kepada Allah. Dan mati pilih mati yang paling hebat, syahid pada jalan tu. Dia dua syahid. Kalau tak dapat syahid tu pun syahid dipanggil syahidul akhirah. Di antara ini syahid akhirat ialah menuntut ilmu. Orang yang mati dalam menuntut ilmu dia dapat syahid akhirat, lepas daripada azab kubur tu besar. Ya, senang kan tu. Nak tebus duit juta bilion azab kubur tak tertebus kita kan. Itu letakkan kita dalam majlis ilmu tu, masya-Allah, bukan satu benda yang tak boleh nak dibayangkan. Tak ada benda nak dibayar. Terlampau besar bila Tuhan beri, izinkan kita. Dia pilih, bukan kita handal apa pun. Kurniaan dia semata-mata. Maka sebab aku, dia kata, tidak merelakan dunia itu untuk kekasihku, bahkan aku bersihkan dia daripadanya. Para awliya telah bersihkan hati dia. Tuan tarik daripada hubbul dunia, hubbul khalaik, makhluk. Tuan tarik sebab apa? Tuan tarik ke arah dia, sebab Tuan nak muliakan dia. Dan jangan kau mengadakan antaraku dengan engkau satu alam, ya, yang dapat menghijab engkau kerana mabuk pada alam itu daripada cinta padaku. Kenapa? Rangkatkan hijab, tak bukakan hijab supaya kita dengan Tuhan tak ada antara. Direct terus kalbi kita berazat, berseronok, bermanja dengan dia. Itu maknanya. Maka cara dia apa sih? Terbuka. Dia buka hijab. Buka hijab bila dia? Bila dapat? Bila dia rindu. Ya, asyikani wa asyiktu. Faiza asyikani wa asyik rafa'tul hijab. Ingatkan dah. Lalu ulang tadi. Dia dapat terbuka hijab bila dia rindu betul dengan Tuhan. Tuhan akan buka. Dan kerinduan tidak akan melainkan dia ada kemanisan. Kemanisan tak dapat melainkan banyak zikir. Itu jalan. Banyak zikir dapat manis. Bila mana dia rindu, rindu Tuhan buka. Bila Tuhan buka, dia kenal apa itu akhirat, apa itu dunia, apa itu Tuhan, apa itu makhluk. Dia kenal. Yang tak kenal dia menyasar tu. Ya, orang tak kenal kan, memusing dalam hidup, dalam keadaan kebingungan. Maka kasih Allah Tuhan beri benda ni. Bahkan bersihkan daripadanya. Hai Daud, jangan engkau mengadakan antaraku dan antara engkau suatu alam yang dapat menghijab engkau kerana mabuk kepada alam itu. Jadi kita kena apa? Buang benda-benda itu. Biar kita direct terus dengan dia, dengan mana kalbi kita tidak digantung melainkan dengan dia. Ya, jangan dimabukkan dengan benda lain. Benda yang paling kuat memabukkan manusia apa dia? Pertama, mabuk dengan kedunia, mabuk dengan kehidupan. 24 jam kepala otak dia fikir nak hidup kan. Orang lain fikir ke nak hidup kan, tak fikir pun. Tapi jangan jadikan tu matlamat. Sebab kita dalam dua hidup ada dua. Yang paling besar matlamat, yang kedua keperluan. Dengan dunia kita jadikan dia sebagai, ambil sebagai keperluan. Sebab kita bukan malaikat, kita perlu makan, perlu minum. Ambil dunia sebagai keperluan. Akhirat dengan Tuhan itu sebagai matlamat. Matlamat lagi besar. Ya, atau kena letak betul. Kalau matlamat
dia tukar dia jadi dunia, ambil rosak. Matlamat kita bukan dunia sementara kan. Matlamat kita ialah dia, wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu tu kemuncak dia. Di dalam hadis Nabi sebut apa? Ghasyatkumus sakratan, sakratul hubbil aish wa hubbil jahl. Fa inda zalika la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wal qa'imuna bil kitabi was sunnah kas-sabiqin al-awwali minal muhajirin wal ansar kama qala. Memabukkan kamu oleh dua kemabukan. Tengok mabuk ni. Pertama apa? Hubbil aish, mabuk dengan mengisah hidup dunia dan kehidupan dia. Ya, alam ni dan alam lain kita fikir dah. Alam mungkin yang sempit macam katak bertumpung. Ya, satu. Yang kedua, mabuk dengan kejahilan. Ya, dia duduk dalam jahil daripada Tuhan dia siapa, dia siapa tak. Oh, boom, mati habis. Ya, yang paling teruk orang kafir langsung tak kenal. Jadi maknanya dua kemabukan ni kalau kena je habis, bahaya besar. Dan ini yang sedang ditaburkan racun dua kemabukan oleh musuh orientalis ini. Ya, sehingga umat Islam dah tak peka lagi dah. Patutnya umat Islam sejiwa. Bila orang Islam sakit, kita rasa sakit pada doa. Ini tu main kunut pun dia tak bagi. Punya lagi gila kan. Dia dengan babi lagi baik kan. Biar dia dengar kan. Babi dengan kau, babi lagi baik kan. Kau ada otak, ada kepala, tak kerti paling kurang kita angkat doa. Sahabat kita seagama kena begitu kezaliman, kau tak nak doa pun. Kunut kata macam apa jadi apa? Gila betul kan. Tu bila jadi baruah DAP tu dah jadi tu. Tu baruah DAP. DAP bersuara dia pun jadi baruah tu kan cakap. Ya, paling sui manusia. Dia dengar kan bagi tahu kita dia. Teruk tu tak ada kepala otak tu. Saudara kita kena lanyak dengan kapi kan. Tapi lanyak Islam kau tak terasa hati ke? Oh, tak tahu nak kata tuan. Allah. Punca benar mabuk. Ni orang mabuk. Mabuk dia tak akan pilih pokok sebatang, dia dapat 4. Nak mabuk. Pemikiran cakap semua tak boleh pakai. Orang nak mabuk normal. Betul dalam hadis Nabi kata la tunza'ur ra'fah illa min syaqiyyin. Tidak dicabut perasaan kasihan belas daripada hati seorang melainkan orang tu syaqi, orang paling celaka. Nabi kata. Orang Islam kena kita tak rasa belas kasihan. Doa pun tak nak. Nak larang orang dah terus doa. Kuno tak gila punya. Ya, illa min syaqiyyin, orang tu paling celaka. Kalau Rasulullah kata celaka mi habis orang tu. Memang celaka hidup dunia akhirat wal a'yazubillah. Ya. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minni. Siapa tak ambil berat urusan umat Islam tu bukan umat aku ni dia. Ya, bukan nak turun kata duit, itu duit tak dihantar orang sana. Ya, doa orang tak nak. Gila betul ni. Ni akhir zaman betul. Nabi tak dia nak kata apa dah tu, memang akhir zaman. Akhir zaman Nabi kata apa? Keadaan terbalik. Benda benar dia anggap tak balik, benda tak benar dia anggap benar. Oh. Teruk kita tengah mula menghadapi. Sebab tu zaman kita ni zaman yang sahabat tak nak duduk kan. Bila Rasulullah ceritakan fitan, satakunu fitan fi akhir zaman la yanju minha illa bil ilm. Akan datang akhir zaman fitnah terlampau banyak. Semua fitnah. Tak akan lepas melainkan dengan ilmu. Ilmu betul-betul kita akan dapat penyuluhan datang insya-Allah. Jadi makna fitnah tu banyak akhir zaman. Bila Rasulullah ceritakan keadaan zaman sahabat yang hebat-hebat tu, ya Rasulullah doakanlah agar kami tak bertemu zaman itu. Sahabat tak nak duduk zaman ni. Kita pula nak bangga zaman hebat-hebat apa kan. Hebat segi luaran bapak itu biasa lah kan. Ya. Kalau sekali hidup nak makan, hidup nak senang tu, makan binatang boleh makan. Ya. Masalah tu. Oh. Sebab tu memegang Islam di akhir zaman macam memegang bara. Bila Rasulullah kata pegang sampai jadi abu. Kalau kau lepas kau rosak. Ya. Ini kita tengok macam-macam tekanan ujian berlaku. Itu memerlukan kekuatan roh. Ya, rohani kalau kukuh insya-Allah dia selamat. Kalau tak selamat tak biar. Roh dia tidak dengan Tuhan. Akhirnya apa? Dipermainkan oleh musuh. Jadi juru cakap musuh pula. Macam-macam. Dia usahakan dia kata untuk meninggalkan syahwat dengan banyak berpuasa. Itu di antara dia. Ya. Kemudian hai Daud cintailah. Dia puasa dulu. Puasa syariat dan puasa hakikat. Syariat puasa dia apa? Kita menahan. Ya, daripada makan dan minum dan perkara membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu syariat. Naik sikit peringkat mutawasid, puasakan. Puasa mana apa? Imsak, tahan. Sebagaimana kita tahan tak makan tak minum. Yang kedua lagi, puasa dia tahan daripada anggota kita yang 7. Mata jangan melihat benda yang dilarang, telinga jangan mendengar benda yang ditegah, mulut jangan bercakap benda yang tak diizin, dan begitulah seterusnya. Itu puasa makna dia ada. Ya.
Yang ketiga paling tinggi puasa apa? Menahan kalbi kita daripada selain Allah Ta'ala. Di mana saja kita dalam jalannya Allah ingat kebesaran dia. Itu 3 peringkat, ya, saum atau siam. Itu. Hai Daud, cintailah aku. Itu dia. Dengan apa nak cinta Tuhan? Memusuhi hawa nafsu. Bermakna kalau kita tak bermusuh dengan hawa nafsu yang jahat, bermakna kita pula berseteru dengan Allah. Jadi kita cintai Allah Ta'ala, dalil dia kita perang nafsu kita habis-habisan, ya. Dan perang nafsu dia tak ada tamat tadi. Perang dunia nampak hebat kan, ya. Banyak apa, nyawa manusia tegak. Kadang kita tengok jasad terbujur, mati, hancur macam-macam, ya, dia bom sana bom sini, tapi dia ada akhir tu, ada gencatan senjata, lagi dia berhenti. Tapi yang ni kita puan nafsu tak ada berhenti kan. Ya, selagi kita berdenyat, selagi tu lagi habis-habis kita mau nampak akhir baru habis. Mana perang nafsu ni amat besar. Dan tahanlah daripada syahwat, segala bentuk nafsaniyah, unsur syahwat blok, buat dihijab. Dan saya engkau melihat kepadaku. Nampak tu? Mana saya engkau akan dibukakan tu, dia kata rafatul hijab, dibukakan mana melihat bil basirah, bukan lihat mata kepala di dunia, melihat dengan mata hati, iaitu mana muraqabah dan musyahadah akan Allah Ta'ala. Dan engkau akan dapat melihat yang terbuka antaramu dengan engkau. Kau akan terlihat yang terbuka antaraku dan antara engkau. Apa dia? Minal asrar. Berkata farriq qalbak minal aghyar yamlahu bil ma'arif wal asrar. Farriq qalbak, kosongkan batin hati kamu selain Allah Ta'ala. Ya, batin hati. Jasad tak pun tadi. Para awliya ni abdanuhum bil khalaiq wa arwahuhum ma'arrab. Jasad mereka dengan orang, tapi kalbi dia dengan Tuhan. Itu pakaian Nabi-Nabi Rasul. Dia buat 2 alam kan. Jasad kita buat kerja macam tu. Orang tak kenal sebab wali-wali nak kenal. Jasad macam biasa. Kata Tuan Guru kata, kalau kau duduk dengan wali belakang lutut kau tak kenal. Rupanya wali sebelah kau. Ya. Kita banyak kenal wali nikahnya kan. Yang mana kosongkan. Bila kamu kosongkan kalbi kau, dia aja, dia akan penuh yamla bil ma'rif wal asrar. Dipenuhkan ma'rifat dan sir, rahsia, melihat antara engkau dengan aku. Tuhan akan buka berbagai-bagai futuhat. Jadi tapak dia kita bersih. Tapak Tuhan dah hadiah kan. Kalbi tu tapak besar tu. Dia boleh tangkap macam-macam alam. Malakut, Jabarut. Tapi masalah suci lah. Kita suci kan baru datang bantuan. Ni orang bagi 10 ekar sebuah tanah. Kan? 2 orang. 1 orang tu tengok, wah lada dah naik. Cantik kan? Kejap lagi sampai lah bantuan. Baja ke apa. Yang ni tengok-tengok, pukul gelam ni. Hutan. Itu kalau hantar ke bagi, dia jual baja. Ya, mana tidak ada istiqdat, tidak ada persiapan. Maka ladang besar kita ialah qalbi itu, roh, sir. Itu layak ditanam dengan berbagai tanam, ya, maknawi kan, ya, minan anwar futuhat. Maka bersihkan dia itu. Kemudian Ibrahim bin Adham, Sayyidi Ibrahim bin Adham, wali besar tadi. Dia raja tadi, sultan. Dia tinggalkan kesultanan dia tadi, dia mencari jalan Tuhan dan, ya, dahsyat. Kita pula ini ada satu masa dulu gebuk jadi raja, habis rumah cat warna kuning, pokok tak spray warna kuning. Macam-macam dan apa nak cari benda dan cari dia lah Tuhan, cari makhluk ni mujadah. Cari jalan ketuhanan biar lagi kuat kita makrifat dengan dia. Jadi Ibrahim bin Adham dia tinggal ni. Kemudian dia berjalan jalan sufi, jalan makrifat ke Tuhan. Karamat awal dia pun dia duduk turun makam kun fayakun. Ya, dia duduk makam kun fayakun. Bukan kun fayakun macam Tuhan, bukan. Ini maknanya dengan izin Allah Ta'ala. Sebab tarikat ila awalu tarik junun wa awsatuha funun wa akhiruha kun fayakun. Awal perjalanan kota Sidi Ahmad Idris ialah funun. Orang akan kata gila. Dia berzikir kan, orang gila dunia nampak tu berzikir, dia gila. Apa budak gila berzikir, isim ke, macam-macam dia tu. Sedangkan Rasulullah suruh tu, aksiru min zikrillah hatta yakunu munafiq annahu mura'un wa annahu majnun. Banyakkan zikir sampai orang munafik merasakan mengatakan kamu gila. Orang munafik kata kamu riak. Bahawa munafik dia tak nak zikir banyak kan. Dia tengok zikir dia risau. Kepala otak di dunia tak habis. Sampai banyak zikir. Tu. Bila banyak zikir, pertengahan dia apa? Funun, fana. Apa fana tadi? Maknanya Tuhan angkat hijab dia dengan Tuhan dia. Kelazatan dia. Antabdu wa azamatillah. Terselah kalbi dia kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Yang ketiga, wa akhiruha kun fayakun. Ya, kun fayakun mana apa dia tak minta dia Tuhan bagi. Itu berlaku pada Syekh Ibrahim Adham. Ya.
Satu hari dia berjalan, tu karamat pertama dia tuan. Dia tengok orang jatuh daripada apa? Titian besar jembatan, jatuh melayang. Ya, dia pun tunjuk, dia kata kif biiznillah. Kif, dia kata berhenti dengan izin Tuhan. Tergantung kawan. Ya. Kita kau tunjuk takut lagi laju kan. Berdebum ke bawah. Ya, sebab dia memandang afal Tuhan kan. Ketika itu dia segera aja gerak atas Allah Tuhan bagi. Ya. Itu masuk dalam hadis Nabi kata ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takut oleh kamu akan doa orang yang mukmin yang sempurna ni, ahli-ahlillah. Ya, apa innahu yanzuru binurillah, dipandang dengan nur Tuhan, terbuka. Sebab apa dia cakap itu Tuhan izinkan. Ya. Tu si Ibn Badham kan. Makam dia tinggi kan. Dia tidur di kebun ni kan, dia tidur. Ulau datang dan ulau patahkan daun besar kan. Ulau duduk kat kepala dia, ulau kipas dia tidur. Ulau kipas dia, kalau kita ulau belit. Ulau kata kau dengan aku kaki belit dia. Sama gitu. Ya, ni Ibrahim Adham wali besar tuan ni. Ada banyak karamat-karamat dia. Yang sangat hebat karamat dia pun tuan. Satu hari dia pergi ke masjid, pintu tertutup, dia buat ibadat, lepas tu dia tidur. Tok Siak datang. Ya, Tok Siak datang, Tok Siak ingat orang gila, Tok Siak tolak dia dengan kaki kan. Hoi, bangun. Dia tolak sampai jatuh dia ke bawah. Setengah riwayat dia satu pum. Apa keluar mulut dia kan? Dia kata alhamdulillah, inilah nikmat yang paling hebat sepanjang hidup. Boleh tak gitu? Oh betul umur orang. Kau ingat aku apa? Boleh je. Sebab apa? Dia jatuhkan nafsu, dia ada satu sir dia rasa lazat dengan Tuhan. Bila pump jatuh, dia boleh jatuhkan nafsu. Dan bila nafsu terjatuh, kesejukan kalbi dengan Tuhan tu lain macam rasa dia dengan Tuhan, lazat. Mereka kata nikmat paling besar dalam hidupku, padahal dia sultan kan. Ya, kalau kena kau tak tahu aku sultan ni. Wah. Musa kawan dia tak maaf dah. Tu si Ibrahim Adham ni, dia berjaya isqatun nafs, gugurkan nafsu. Tu si Ibrahim bin Adham berkata seorang tidak akan mencapai darajat salihin, orang yang saleh sebenarnya, sehingga melalui 6 rintangan. Ya, pertama, menutup pintu kemuliaan, membuka pintu kehinaan. Ya, membuka pintu, tertutup pintu kemuliaan. Mana dalam kalbi dia tak nak lagi dia terkenal. Itu sifat para awliya. Kalau ada dalam kalbi kita ingin kemasyhuran, ingin kebenaran, itu orang tu tertutup. Tuhan tutup gate makrifat dalam hati. Ya, jangan kotorkan kalbi kita dengan perkara-perkara tersebut. Ingin masyhur, ingin glamour, semua itu semua karut. Kita nak cari masyhur di sisi Allah Ta'ala. Ya. Allah. Satu orang wali kan, orang dah kenal dia kan. Ya, dia lagi pindah. Masa dia pindah tu, dia suruh anak murid dia gari tangan ni. Jadi orang tengok, ni pencuri yang rupa wali. Dia tutup. Macam-macam cara kau jangan cerita para awliya ni hebat-hebatnya. Dia tak suka. Sebab apa? Kalbi kita bersedap dengan Tuhan. Bila dah masuk makhluk, habis lah. Kita dah mula lari perasaan kita nak tarik makhluk punya reda. Sedangkan tadi reda Tuhan lebih besar. Ya, itu dijaga betul. Dia lebih minat, dia tak terkenal. Lebih selesa daripada tak terkenal. Ini orang tak kenal pula kita risau. Anak datang dia tak hormat anak Syekh. Anak bersonong kau kata tu. Kecil hati anak Syekh. Anak datang dia tak hormat. Itu budak-budak dia panggil tufuliah, kebudak-budakan lagi. Ya, para awliya lagi dia tutup, lagi dia selasi, lagi sedap. Ya, sebab dia bermanja dengan Tuhan ni. Dan yang kedua, menutup pintu nikmat, membuka pintu kesukaran. Ya, dia masuk jalan Tuhan dan Tuhan akan uji dan ya, Tuhan akan uji. Kalau dia faham, maknanya dia bersyukur ni. Sebab Tuhan jalankan dua, twin tebur kan. Di ibadat satu, kemudian Tuhan hantar ujian menyucikan dia dan angkat martabat ni. Tuhan angkat martabat. Orang beriman bila kena bala, kena ujian, angkat martabat terangkat. Ya, dia panggil balak ditakrib. Ada pun orang kafir, orang maksiat, kalau dia kena ujian, kena balik, itu memang bala betul. Ditakzib. Orang kafir kalau kena bala ditakzib, memang Tuhan nak azab dia. Orang beriman kena bala, kena ujian, tak ditakrib, Tuhan nak angkat dia. Tuhan nak dekatkan dia dengan Allah. Kita kena faham betul. Sebab para awliya bila kena sakit, kenapa dia ucap alhamdulillah. Alhamdulillah al-basani libasal awliya. Segala puji bagi ya Allah, kau sarungkan aku pakaian kekasih engkau. Ya. Yang ketiga, menutup pintu istirahat, membuka pintu perjuangan. Ya, hidup kita ni adalah perjuangan. Apa perjuangan? Meletakkan, maknanya Islam tu lebih tinggi daripada segala yang lain. Meletakkan hubungan kita dengan Tuhan itu matlamat hidup yang terbesar. Ya, rehat di sana tak ada tuan. Seorang wali dan tuan guru Zaid dan ya, tuan guru Muallim Haji Abdul Wahid, tak kenal wali besar.
Ya. Dia setengah daripada ahli wali mutasarrif. Wali mutasarrif walaupun dia dah pergi seberang alam sana, orang ni dia boleh balik. Malah satu ketika dia dah meninggal, arwah anak dia Ustaz Osman apa, ya, tengah mengajar kat sekolah, tercacak ke depan. Apa aku suruh jaga madrasah dah, dia kata. Terus resign tu kawan tu, balik pergi jaga pondok. Padahal ni dah wafat, dah meninggal. Itu wali mutasarrif, ya. Terus berhenti kawan tu anak dia, cacak dengan kat sekolah, kata, apa kau kerja dah, aku suruh jaga madrasah. Dia cakap style dan tu ada Haji Wahid dan tinggi martabat dia, atas angkat martabat dia. Nak cerita satu cerita, bunyi kelakar kan, tapi hebat. Dia budak pondok, tiba bulan Syakban, ya, 15 Syakban, nak dekat puasa kan, cuti kan, 2 minggu pondok cuti, bulan puasa sebulan, hari raya 2 minggu, mana 2 bulan tu lah, relax, dia bagi rehat kan. Budak-budak ni tak sabar kan, wah, tiba ni semua kemah beg. Dia laungkan dekat mic sampai orang kampung semua dengar. Dia kata, "Weh, atas dunia mana ada cuti dah." Dia kata. Atas dunia ni mana ada cuti dah. Dia kata, cuti ke akhirat esok. Tu cakap tu nampak dia bermain tu tinggi tu. Itu ada cakap Syekh Daud At-Tai. Syekh Daud At-Tai sebut dalam Minhaj, dia kata apa? Sum fid dunya wa aftiru fil akhirah. Berpuasalah kamu di dunia, berbuka kamu di akhirat. Masuk puasa, tahan. Mana konteks dunia kita tahan. Kita hidup dunia sampai malaikat maut datang, kita pakai konsep menahan, tahan nafsu, tahan. Pom lepas besok akhirat, nak berjoget apa sana masuk syurga ikut andai. Kena pandai konsep menahan. Sebab tu dia kata tarkul ma'asi rasul ibadah. Meninggalkan maksiat mana kita tahan tu, itu kepala bagi ibadat. Jadi Imam Ghazali kata kalau diberi pilih, kau buat taat atau tinggal maksiat. Ya, padahal dua-dua tu kena buat. Kalau beri pilih, kau pilih meninggalkan maksiat sebab dia lebih kesan, dia lebih besar. Ya, kalau kita buat taat tapi maksiat sama naik macam cacak tiang dalam laut dan tenggelam. Dia kata, "Oi, kata dunia mana cuti ni." Kau cuti kat sana besok dah, dia kata kan. Takat dia macam main-main tadi. Tapi tinggi martabat wali tadi. Allah. Guna menutup pintu tidur, membuka pintu jaga. Man talabal ula sahiral layali. Siapa menuntut ketinggian Allah Ta'ala, dia kena jaga malam tu. Ya. Kongkong pukul 3 malam, pukul 4, 4.30 tu dia cacak dan mengalirkan air mata dengan Tuhan. Ya, air mata kerinduan, air mata minta maaf dengan Tuhan. Itu kena ada tu. Kita letak nilai yang masuk benar. 2 titisan takkan disentuh api neraka. Pertama, darah syahid. Kedua, air mata yang mengalir. Kena rindu kepada Tuhannya atau kena gerun kepada Tuhan. Itu air mata tu mahal kan. Lepas tu kalau air mata tengah zikir rasa tu pun ambil, ada orang disapu badannya, ambil berkat. Air mata kerinduan, bukan air mata buaya kan. Air mata buaya lain, ni air mata rindu dengan Ta'ala. Menutup pintu tidur dan membuka pintu jaga. Dia sebenarnya bila dapat lazat rahsia rindu tu, mati nak tidur tak boleh kan. Ya, dalam hikam Ibnu Abi Madian At-Tilimsani, man ruzika halawatul munajah zala anhu naum. Siapa yang diberikan kemanisan berdepan dengan Tuhan munajat, hilang mengantuk. Ini banyak para aulia, Syekh Abdul Wahid, Imam Malik, banyak berpuluh-puluh aulia wudu isyak sampai subuh kan. 40 tahun, bukan 4 hari. Itu bukan satu barang tu. Benda tu kurnia dari Allah, sebab kemanisan tu Tuhan jempak. Cari manis dengan Tuhan, baru dapat pembukaan. Kalau hati kita tak ada rasa tu bahaya tuan. Ya. Dan menutup pintu kekayaan, membuka pintu kemiskinan. Dia rela jadi miskin demi untuk mendekatkan diri dan mencari redha Tuhan. Demi redha Tuhan jadi apa? Mati pun tak apa, itu maksudnya. Ya, mautatun fi ta'atillah khairun min hayati min maksiatillah, hadis Nabi SAW. Kamu mati pada jalan Tuhan lebih baik daripada kamu hidup dalam menderhaka pada Ta'ala. Itu maksudnya. Maknanya mencari redha Tuhan tak depan walaupun mati. Ini bukan mati kan, bau susah, bau miskin. Kita sanggup bermiskin, bersusah demi jalan Allah. Itu tinggi martabat. Ya. Ni kadang orang tak faham pula, engkau dulu tak ikut ibadat ni senang, dah ikut susah pula. Itu orang bebal je kan Tuhan. Ya, Tuhan uji itu sebenarnya, Tuhan angkat martabat dia tu. Tuhan beri 2 sekali. Dalam masa sama dia mendekat, dalam masa sama Tuhan angkat martabat dia. Sebab kena pandang dengan kacamata ruha. Jangan macam kacamata zahir ni, kacamata jasmani kan, dia tak nampak kan. Yang keenam, menutup pintu harapan, membuka pintu bersiap menghadapi maut. Ya, mana menutup pintu angan-angan.
nak hidup 2020, apa dah jalan tu. Takut 220 ni. Ya, Rasulullah SAW tidak melangkah satu langkah melainkan tak berasa melangkah kedua. Suap makanan tak rasa boleh telan. Maksud apa? Bila-bila maut boleh sampai tu maksudnya. Ada keadaan. Ya, kuat ingat mati. Kuat ingat mati bukan membuat manusia itu mundur lah, lagi maju. Bila dia ingat kematian, bermakna dia lagi pantas dan bersiap sedia kualiti kerja-kerja dia buat. Ibadat dia akan bersungguh, kerja amalan salih dia akan buat, ya, dengan betul. Dia tak ingat mati, jadi korupsi banyak. Dia ingat dia nak tongkat langit, tipu sana, rasuah sana, macam-macam. Dia rosak. Kalau dia ingatkan mati, rasa tak ya pakai polis negara ni aman. Semua takut buat, ya, nak buat bersalah tak berani. Ya, dia akan jadi cantik kehidupan. Punca dia lalai salah. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Khawas pula berkata, Al-Khawas ni, dia pergi makam dengan Syekh Ibrahim. Di makam dia tu ada apa tuan? Kulit buaya. Dia orang paku kat dinding. Bila orang tanya, apa rahsia kulit buaya? Dia kata ni kisah Syekh Ibrahim. Satu ketika orang kampung dia punya anak kecil, dia makan buaya tuan. Kat sungai telan buaya. Ya, panggil Syekh Ibrahim pergi kat sungai tu, dia panggil buaya keluar. Buaya tu keluar tuan. Kalau tuan-tuan panggil dia kejut. Keluar itu keluar. Keluar belah perut buaya ni. Keluar budak hidup lagi. Dan budak tu jadi wali besar. Ya, itu karamat Syekh Ibrahim dan dahsyat. Dia mana kun fayakun, dia cakap dia minta pun balik. Keluar tuan ni. Tu ada cerita baru ni budak Kelantan, kampung kat sungai tu banyak buaya tuan ni. Kampung Tok Senehong. Dia ceritalah, ya. Orang kampung tu dah tahu rahsia. Dia pergi macam nak main, buaya tak kacau tuan. Rupanya ada satu rahsia cerita. Tok Senehong dia buat perjanjian dengan buaya-buaya itu. Dia cempak batu ni aku baling, kau jatuh kau jangan kacau penduduk kampung lagi. Kau tak kacau tuan, aku berkat kalam wali tuan. Dia bercakap tu binatang bertunduk dia. Man khafallah khafa kulli syai. Siapa gerun dengan Tuhan, yang lain semua tunduk cakap dia. Buaya ikut cakap dia tuan. Ya, buaya banyak orang mandi dah tak kacau tuan. Kalau kena pergi cakap sekerah gitu. Buaya tak pakai cakap kau tak laku gitu tuan. Jaga para awliya, mana orang yang hati dia bersih dengan tu Tuhan tu karamat ini. Apa kata Syekh Ibrahim Al-Khawas berkata, ketika saya di tengah perjalanan tiba-tiba merasa lapar. Ia berjalan-jalan, putusan makanan, kemudian sampai ke kota Ar-Rai. Maka berkata dalam hati, dia kata dalam hati dia, di sini saya ada banyak sahabat. Kan banyak kan, ni geng banyak sini, singgah-singgah kan dapat ke makan tengah hari kan. Ya. Dia cerita satu cerita dengan Mu'alim Johid Kelakau. Dia Mu'alim dia punya semikah, kita datang madu dia jamu makan, balik dia bagi duit. Kita terbalik, kita bagi tuan guru bagi kita, nak ambil RM50 minum air tengah jalan. RM50 dulu besar kan. Ya. Ini RM50 sekarang jadi RM rupiah Malaysia. Ya. Jadi satu orang tu ni macam ni kita tengok Mu'alim kan dia makan. Dia bagi Mu'alim hantar kat air sejuk. Agak berniat tak betul. Mu'alim macam-macam tuan ni. Maka jika saya bertemu, tentu mereka menjamu saya. Dia lapar kan, begitu ni kawan kat pekan kawan kita kedai pun ada kan, masuk kan, memang ada jamu kan, ada terlintas benda tu. Maka ketika telah masuk ke kota itu, tiba-tiba saya melihat perbuatan-perbuatan mungkar, yang mana saya merasa berkewajipan harus nahi mungkar, mana teguh. Tiba-tiba saya ditangkap, ya, dan dipukul, ya, oleh orang, sehingga bertanya dalam hatiku, mengapa saya dipukul, ya, oleh orang padahal saya ini lapar. Tiba-tiba teringat dalam hatiku, engkau mendapat hukuman kerana kau mengharap dijamu oleh sahabatmu, bukan kau harap kat Tuhan. Ya, berlempu Tuhan bagi kes kat dia dan boleh nampak Tuhan bagi ilham ke dia. Sebenarnya engkau tadi berharap pada makhluk apa? Berharap dengan Allah, engkau harap dengan Tuhan, Tuhan ni hijau hati makhluk. Bukan kau. Kemudian firman Allah SWT dalam satu wahyu, inna adna ma asna'u bil alim iza asara syahwatahu ala mahabbati an uhrimahu lazizal munajati wa la yazil. Buat ni tuan ni. Ini satu lagi akhir. Sesungguhnya adna, seringan-ringan seksa, bala yang Tuhan berikan pada orang alim. Ni orang alim kena balak ni paling ringan ni. Jika apa? Dia mengutamakan syahwat. Kalau diikut nafsu dia akan kena bala oleh Ta'ala apa dia? Bahawasanya diharamkan merasa kelazatan munajat kepadaku.
Mana ta'ala tarik daripada hati orang alim ulama tadi perasaan lazat dengan Tuhan. Habis. Kalau lazat dengan Tuhan tak ada, jadi dia akan pergi pada lazat kepada dun. Ini ulama usuk ni jadi ya. Maknanya garam sudah hilang masin, gula sudah hilang mana. Ambil di mana? Baling dalam longkang. Itu maksud. Jadi ulama tak pakai sifat dia. Apa sifat ulama? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang gerun pada antara ialah para ulama. Bermakna sifat ulama dia kena gerun dengan Tuhan. Man lam yakhshallah falaisa bi'alimin. Mana ulama yang tak gerun dengan Tuhan hati dengan dunia, itu bukan ulama sebenar. Itu ulanya banyak begini. Ya, dia makin lanyak macam-macam begini. Sebab tu maknanya kalbi dijaga. Ya, Allah Taala bagi cash itu ya. Maka tanamkan kalbi kita, jaga daripada racun-racun syahwat supaya kita dapat kemanisan lazat dengan Allah Taala. Tidak ada nikmat paling besar bila dibukakan kita dengan dia. Kemudian iza ra'aita amdan ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad Allahumma ighfir lana ya rabbal fa inna khayra kullahu bi yadika anta bina ra'ufur rahim. Allahumma salli islam wa sallim Allahumma salli akhwana mujahidin bi Palestin. Allahumma salli akhwana mujahidin. Allahumma alayka bil yahud wa nas'alu ma'alik ya qahhar ya jabal ya muntaqim ya azim ya muntaqim ya muntaqim. Wa sallallahu alaihi wa alhamdulillah. Ya. Ya Karim.